Dan sepintas lalu saya nak sharekan ataupun sebab sebelum kita jump kepada teknologi, kita nak tengok dulu strategi supaya masing-masing clear. Sebab kalau berdasarkan jawapan kuis sepintas lalu tadi dan juga kita punya chat tadi, ada yang masih belum clear apakah contoh-contoh active learning strategy. Keyword dia macam ni, saya senang je. Kita kadang-kadang terutama orang School of Education kita terlalu berpegang kepada prinsip, teori, hukum, pedagogi. Ni kalau Prof Yo dengar ni, dia selalu marah saya ni ya. Dia kata mesti ada hukum, betul. Tetapi learning teori semua ni pada saya bukan Quran. Bukan yang kita tak boleh langgar. Bukan sesuatu yang kita kena ikut 100%. David Jonathan sendiri pernah berkata, as long as it works, as long as you engage student in learning, as long as you enjoy the teaching process, student enjoy the learning activity, student dapat sesuatu, go for it. Walaupun mungkin ini prinsip konstruktivis, kita rupanya pakai 4-5 je, lain kita gabung dengan behavior, it's okay. As long learning happen. Okay? Dan itulah selalu yang kita, saya tak pasti itu pandangan saya lah. Jadi macam active learning, dia ada prinsip-prinsip dia. Walaupun kita kata yang kita pakai ni think, pair, share, kawan sebelah kata itu bukanlah, itu think, pair, tak share pun. Bisa ada kan? Tapi kalau kita rasa kita selesa, student suka, student belajar sesuatu, go for it. Kemudian baru kita ubah suai sedikit demi sedikit mengikut hukum yang betul. Walaupun bukan pada saya lah, di pandangan peribadi saya, bukan sesuatu yang wajib as long as learning happen. Itu target kita. So ini learning principle untuk active learning. Kita beri autonomi pada pelajar, benda tu meaningful, kita kaitkan dengan knowledge, prior knowledge, kita bukan as a teacher anymore, kita as a facilitator and co-learner, banyak interaction dan dialog, problem oriented, student generated, ini semua ciri-ciri dia. Dan bila kita sebut active learning juga, dia ada banyak teknik. Ada yang individu, ada yang pair, 2 orang dah cukup, ada yang small group, ada yang entire class, it's up to you. Dan bila sebut masa pula, sependek-pendek masa 1 minit pun cukup. Ada orang kata, active learning ni tak sempat lah, syllabus tak habis nanti, macam-macam kan. Nanti macam mana student belajar salah kalau saya tak bagi lecture, masa tak cukup nak kerja, macam-macam lah. Active learning ni simple. Dia boleh jadi 1 minit je, macam tadi kan. Jawab je, pun dah kira active learning. Okay, 1-2 minit dah cukup. Tetapi mungkin ada tajuk-tajuk tertentu kita rasa, oh pelajar ni dah ada knowledge. Kenapa tak kita bagi dia mereka aktiviti satu problem solving yang collaborative problem solving misalnya. Makan masa mungkin 15-30 minit. Itu juga kita boleh katakan active learning. Ini yang saya kata tadi, ada aktiviti yang simple. Dan kalau baca buku ataupun kita kaji tentang active learning, ada yang penulis yang membahagikan kepada 2 kategori ya. Satu yang simple activity begini, satu yang ini collaborative, cooperative problem. Ini pun dikategorikan problem based active learning, tetapi complex active learning. Itu yang siapa yang pilih nombor 2 tadi tu. So ini active learning activities. Kalau kita tengok, ini activity dia. Kalau kita tengok ada small group, boleh kata active learning. Kemudian kita kata ada student present based on yang kita bagi tugas. And then dia debate, dia buat journal, dia talk, dia interview, dia role playing. Apa ni saja, kita boleh kata this is active learning activity. Okay, schedule ni cepat je sebab kita nak lompat kepada tu nanti. So ini pula antara strategi atau teknik. Clarification, fast and collaborative note taking, retrieval practice, 1 minute paper. Nanti kita tengok think, pair, share activity, 3 minute review. Ini boleh Google je nanti keluarlah macam-macam contoh. Quick things, poll dan sebagainya. Yang kita buat tadi contohnya quick things contoh dekat chat room tadi. Okay, pilih. 3 minute review tak sempat nanti kita tengok. Think, pair, share yang tadi saya terangkan. Okay. Quick things ni contohnya misalnya lah lebih kurang kita bagi je kalau synchronous learning katanya, kita bagi je satu isu, tapi kita tahu okey kita tak ada masa untuk student present dalam kelas. Kita ada 40 student.
Kita bagi saja satu isu, kemudian kita kata, okay, why not you present, record video, sebab kita tak nak mereka present guna synchronous ni, data perlu guna banyak. Nanti saya sharekan beberapa teknik untuk kurangkan penggunaan data pelajar. Jadi kita kata you present waktu you free. Bila internet okay, jadi record mungkin boleh gunakan bagi siapa, saya rasa ramai yang tahu. Salah satu contoh ialah mungkin Flipgrid ya. Okay, siapa yang berminat pelajar nak rakam video bukan masa nyata, dia boleh pergi saja Flipgrid. Kalau saya ingat password saya, harap-harap ada save. Okay, ada. Ini free, jadi you register saja buat kelas. So contohnya, kita boleh masuk. Ini saya buatkan untuk set induksi bila pelajar mula-mula nak masuk kelas, berkenalan. So pelajar rakam video mereka sendiri terus dekat sini. Jadi kita boleh tengok pelajar rakam. Dan kemudian kita boleh bagi marker. Okay, grading. Kita boleh tetapkan nak ideas ke performance, kita boleh bagi feedback. Rakan-rakan boleh klik like bintang, berapa bintang dan sebagainya kalau kita nak buat pemakan begitu. Okay. Jadi mereka rakam tak perlu guna data e-learning, tak perlu guna akaun apa-apa, tak perlu register YouTube. Mereka register sini saja dan dia lebih bersifat private ya, dalam kelas kita saja. Okey. Itu nama dia Flipgrid. Okey, ini pula active learning strategies. Yang tadi ada yang kita dah bincang, think, pair, share dan sebagainya, konsep map dan ni. Ada satu dekat sini. Siapa yang familiar? Think, pair, repair. Selalu kita dengar think, pair, share. Ini think, pair, repair. Dia ubah suai. Ini yang saya kata, dia berkembang. Mungkin ada guru yang buat think, pair, share, itu dia rasa, kenapa tak buat sesuatu? So, dia keluarkan think, pair, repair. Dia ni lebih kurang macam a twist of think, pair, share. What the lecturer or the teacher need to do is dia post an open-ended question and then ask the student to come up with the best answer. Okay? And then next, dia pairkan dengan seorang lagi. Mereka pair, bincangkan jawapan, come out with the best answer sebab dah dua kepala, lebih baik daripada satu kepala. Kemudian dua orang ni dia pair dengan dua orang lagi yang pun melalui proses yang sama macam tadi. So 2 campur 2 dah ada 4 kepala. Mungkin ada pertentangan jawapan, mereka perlu negotiate sebab kita nak latih pelajar untuk hidup bermasyarakat, menerima pandangan orang, argue, defend. 4 kepala ni dapat satu jawapan. Gabung dengan 4 lagi kepala lain, dah 8. Dapatkan jawapan yang lebih terbaik. 8 ni pula campur 8 lagi, 16. Ni kalau student ramai, kita stop bila kita rasa mungkin dah ada 2 kumpulan besar. Kemudian 2 kumpulan besar ni presentkan. Itu think, pair, repair namanya. Tetapi sesuai kalau masalah yang kita bagi tu complicated sikit lah. Kalau tajuk yang kompleks, simple sangat tak sesuai. So ini ada banyak contoh aktiviti ni. Dan kalau dikategorikan, saya dapat daripada mana ni? Chris O'Neill. Dia kategorikan lebih kurang macam ni lah. Writing a minute paper ni semua yang simple, think, pair, share, simple, triad group, sampailah kepada macam-macam lah. Kalau ini sampai yang kompleks ni, experiential learning, inquiry learning, jigsaw, role play. Tapi kalau keluar lagi, mungkin collaborative learning, problem based learning pun boleh sampai ke sini ya. So saya takkan bincangkan sebab kita tahu the secret to being bored is to tell everything. Jadi nanti semua orang boring dengan saya bercakap semua dah pakar dah kan. Tetapi pandangan saya ya, walaupun you all tahu dan pandangan saya juga kepada group leader nanti active learning, Dr. Mahani dan rakan-rakan nanti, SGL nanti ada yang berubah, ada yang baru, mungkin ada yang lama yang dikekalkan. Cuba tengoklah. Banyak pendekatan begini. Kita tak mampu buat semua. Kenapa tidak satu SGL
fikirkan atau pilih, okey kita target 4 pendekatan ini, kita share. Dalam grup tu ada 5 orang. Setiap orang kaji satu. Okey? Datang dengan contoh, datang dengan aktiviti, kemudian sharekan dalam kumpulan. So secara tak langsung dalam tu ada 5 orang, dah ada 5 pendekatan. Kemudian mungkin boleh join grup lain. 5 campur 5 dah 10. Satu semester, 2 semester kita dah jadi pakar active learning. Okey? Kalau tanya saya pun tak pernah pakai semua. Saya pakai sebahagian yang ikut keperluannya. Tetapi apa juga pendekatan active learning pada saya, pentingnya kalau kita rancang pengajaran kita, kalau saya lah, saya tak asingkan aktiviti dengan saya punya pengajaran. PowerPoint contohnya. Saya masukkan terus. Sebab tendensi untuk kita lupa tu ada. Contohnya, kita ada PowerPoint. Aktiviti active learning kita dah print out nak edar pada pelajar. Bila habis kelas baru kita kesedar, oh wah, terlupa nak buat aktiviti. Kita bercakap je 40 minit, 50 minit sebab seronok sangat bercakap. Jadi kalau saya tahu bahawa saya susah nak berhenti bercakap, jadi saya bantu dengan teruskan dalam PowerPoint saya ada aktiviti. Contohnya macam inilah. Di celah-celah slide saya, slide kelima tiba-tiba keluar je slide macam ni. Contohnya, opening question. Take a moment to reflect on your experience with this topic. Come up with a positive and negative example. Keluar je screen ni, saya tahu, oh saya kena break untuk bercakap. Bagi pelajar buat sesuatu. 1 minit. Dah selesai satu active learning. Ini opening question. Salah satu teknik ni yang saya tunjuk semua teknik active learning yang simple. Think, pair, share. Saya terus masukkan dalam saya punya PowerPoint. Tengah mengajar slide ke-17. Udah 10 minit bercakap, keluar slide ni. Jadi saya tahu, oh waktu untuk break sekejap. 2 minit. Think of what you know about programming language. Turn to your partner. Share your knowledge. Do you have anything to share with the class? So kata ada student 50, tak perlulah 50 orang ni bercakap. Just random pilih beberapa ya. Okay. So kalau dalam online learning lagilah bagus. Setiap orang kita kata share, masukkan dalam forum. Share, masukkan dalam mana-mana yang kita tetapkan ya. Okay, focus listing. Satu lagi contoh. Tengah mengajar-ngajar, tiba-tiba kita kata, okay, take out a sheet of paper and list as many characteristics of good aircraft design as you want. Kata contoh kalau siapa yang mengajar technical drawing ke apa-apa ya. So kita dapat. Kalau dalam kelas biasa kita minta. Kalau kelas online, kita suruh dia upload. Kalau dia conteng kat kertas, dia upload dalam e-learning ataupun WhatsApp dan sebagainya. Brainstorm. Ini semua contoh-contoh yang template yang saya dah sedia ada. Bila saya nak guna je, saya copy je, paste, saya tukar soalan je. Dalam setiap PowerPoint saya. Okay, note check. Ini contoh juga, note check. Whip around. Okay, whip around ni saya suka. Sit in a group of 3 atau 4. Take turns, you have to say one thing that you have to learn during the class. Ini biasanya active learning satu lagi sebab seronok, kita boleh berehat sekejap dari bercakap. Contohnya saya berehat sekejap, saya nak minum tekak kering. Jadi kita ada masa 2-3 minit untuk bernafas. Pelajar buat sesuatu. Pelajar yang dah mula mengantuk pun sedar balik. Okay. So mereka take turns, you have to say one thing that you have learned during the class or the topic. And then continue until your group run out of topics. Jadi katalah dalam group tu ada 10 orang, dia cakap apa yang dia belajar-belajar. So secara tak langsung, pelajar recall balik apa yang kita belajar tadi. Betul Dr. Hajah, dia macam buzz around juga. Okay. Kemudian pelajar ni share, instead of dia mungkin ingat 3, kawan lagi ingat 2, campur-campur jadi dapat 10. Jadi lebih efektif. Jadi mereka pun conteng dekat kertas, share dalam e-learning contohnya. So campur-campur, tengok-tengok nota dah lengkap. Lebih lengkap daripada nota kita. Okay, 2 minute paper, summarize the most important point into the lecture. Okay. Dan selalunya kalau saya yang mengajar secara konvensional, benda-benda macam ni saya bagi markah lamsam. Dalam aktiviti tu saya kata active learning activity atau online learning activity atau activity 5 markah. Okay? Jadi bila kita dalam kelas tu ada aktiviti macam ni, kita gabung-gabungkan. Kalau student semua hantar, kadang-kadang tak semak pun jawapan sebab kita bukan nak jawapan, kita nak proses dia tu. Jadi bagi je 3, 4, 5 bergantung kepada kita punya rubrik lah. Okay. Okay, 3, 2, 1 pun ada simple active learning. 3 things you gain from this topic. 2 things you will use in your class or life right away.
one thing you want to learn more about and why. Ini bagus. Sebab ini kita nak tengok bila kita tengah mengajar-mengajar tu, kita tengok betul ke dia dapat. Cuba senaraikan 3. Tengok-tengok semua salah. Kita kena fikir balik lah, kita mengajar ni macam mana kalau semua student macam tu kan. And then daripada tu apa yang dia terus nak guna. Ini dia terpaksa berfikir sekejap, macam mana nak guna hukum ni. Jadi dia berfikir, dia activate. Kemudian one thing you want to learn more about and why. Ini kita nak tahu supaya next topic kita tahu. Rupa-rupanya banyak tajuk ini pelajar nak tahu. Kita bolehlah sentuh. Okay, bagi contoh. Okay, saya kata tak nak sentuh banyak kan, dah tersentuh banyak. Jadi tengoklah sendiri nanti. Okay, sekarang ni. Engagement Kita nak masuk kepada macam mana betul-betul nak guna active learning dalam online learning ni.